Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak, datuk-datuk, nenek-nenek, pakcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang saya hormati sekalian. Hari ini tadi saya buka bab ini mengenai mukadam. Pasal saya nak tunggu anak saya balik tulis. Pasal yang terlepas itu hari saya cerita bab istana. Saya cerita bab istana tadi tak cukup lengkap. Pasal apa nak tulis tadi. Papan hitam tu kecil. Dia nak tulis dia penuh. Jadi saya tak tulis lah kan. Jadi kali ini tadi saya nak menceritakan bab istana tadi. Dia mengenai 6 sifat. 6 sifat lagi tak masuk dalam istana. Jadi sifat kaya Allah Ta'ala tadi tak masuk lagi. Sebab saya nak tulis tengok. Ruang dia tak cukup kan. Bila saya tulis penuh nak cerita tak boleh kan. Jadi saya tak tulis yang tu. Saya fikir yang ni tak tulis lagi. Tu saya cakap itu hari. Ada perkara yang tak tulis lagi ni. Jadi yang masuk pada istana tadi duk ada 3 lawan 3 jadi 6. Di 6 sifat istana tadi. Sifat kaya tadi. Jadi sifat kaya tadi. Saya kena tengok dekat sini. Pasal apa nak ceritakan betul-betul tadi. Kalau saya tak tengok dekat yang dia tulis dekat perkabaran tadi. Jadi saya cerita yang bukan-bukan. Cerita yang pikuk ni. Jadi tak elok kan. Kita nak cerita betul-betul. Jadi sifat istana tadi, la ilaha tadi istana mulai kami dengan kebesaran Allah. Jadi dia ada campur lagi 3 lawan 3 dia jadi 6 lagi. Jadi apa yang saya tak tulis lagi tadi, hari tadi. Berbunyi dah beginilah. Ada apa yang masuk pada sifat istana itu 3 lawannya 3 menjadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Wajib tak wajib? Ni yang pertama sekali Dia 6 semua. 3 dengan 3 6. 3 lawan 3 jadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Ni tak perlu salah. Dah padam semua dah habis ya kan? Dah habis cerita istana kan? Jadi istana tadi dia campur 6 lagi. Lawan dia tadi. Jadi bila kita duduk ataupun kita duduk sembang-sembang kita cerita. Wajib tadi Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Jadi itu kita nak tahu tadi. Yang masuk pada sifat istana tadi 3 lawannya 3 jadi 6. Apa cerita dekat sini tadi? Adapun yang masuk sifat istana itu 3 lawannya 3 menjadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Mustahil wajib. Tak mestinya Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Tapi bagi kita wajib. Bagi kita ni mustahil. Arti kata mustahil ni tetap tiada mesti tiada. Itu kata mustahil. Mustahil itu kita, bukan orang lain. Ni kalau kita belajar kat sini betul-betul 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Wajib bagi hak Allah. Mustahil. Mustahil itu lawan dia tadi lah. Lawan yang tu, lawan ini, semua kita kena tolak. Itu dia kata mustahil. Mustahil tetap tiada. Walaupun kita nak menyembah Allah tadi, mustahil mesti tak. Kalau ada mustahil, makna kita ada lagi. Tak dapat kita menyatakan wujud Allah tadi. Itu dia kata mustahil. Mustahil tetap tiada, mesti tiada. Itu ingat Mustahil istilah kata mustahil tadi, tetap tiada, mesti tiada. Lawan dia tadi. 11 sifat ni, lawan-lawan dia tadi. Semua kena tolak. Baru sifat wajib tu wujud. Bila kita tak tolak, sifat wajib tak wujud. Jadi kita nak tolak tadi, kena menapi asbat ma'asbat. Kalau kita tak dapat jumpa menapi asbab ma'asbat, kita tak usah semayang. Betul saya cakap, kita tak usah semayang lah. Tapi nak semayang tak kisah. Siapa nak semayang. Yang ikut guru lain memang mengajak nak semayang. Tapi jalan saya ni memang tak boleh. Kalau kita semayang pun penat, kita tunduk bangkit saja, tak ada apa dapat. Habuk pun kita tak dapat. Yang kita lain habuk pun kita tak dapat. Tunduk bangkit sampai mati kita.
mati masuk neraka juga. Ini saya mengajak tadi bukan siapa, mengajak satu dengan saudara tadi supaya saudara-saudara satu dunia yang mana tengok YouTube saya nak bagi faham yang kita bab sifat ni, sifat tu penting pada kita. Tolong, saya minta tolonglah. Saya abang ni tadi ini perkabaran menceritakan pada kita ini. Bukan kata saya punya cakap, bukan kata Tok Guru punya cakap. Saya belajar Tok Guru juga, tapi Tok Guru menyampaikan macam ni. Betul tak betul perkabaran punya cakap? Satu-satu sampai 11. Nanti kita akan sambung lagi pasal anak saya tak balik. Dia nak tulis istikar tadi. Dia kena tulis ada apa contoh-contoh ada kan? InsyaAllah kalau dia balik nanti, dia lepas tulis saya sambung. Ini cerita bab istikar dulu yang termasuk pada istikar tadi 6. 3 lawannya 3 jadi 6. Jadi dia kata kat sini yang pertama sekali, ada apa yang masuk pada sifat istighnaq itu 3 lawannya 3 menjadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Wajib tak wajib? Tu pasal saya kata, kita jangan tuduh Allah Ta'ala. Bila kita tak tahu tadi kita tuduh. Wajib kot Allah Ta'ala menjadikan alam ni kot. Kalau kita wajib, kita mau alam ni. Tapi bagi Allah dia tak perlu. Dia nak tubuhkan alam ini ke tak tubuh alam ni, itu hak dia. Itu kuasa dia. Di atas tilik pandang dia. Dia nak jadi satu tu benar, dia tilik pandang juga. Tapi dia tilik pandang bukanlah macam kita kan. Kita kena fikir tadi. Dia semula jadi dia lah. Jadi tak payah fikir bab dia. Kita cerita bab kita tu. Baik. Adapun yang masuk pada sifat istighnaq itu 3 lawannya 3 menjadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Mustahil wajib. Mustahil itu kita. Bila kata mustahil itu mesti kita. Bukan orang lain lah tadi. Mesti kita. Saya beritahu dengan saudara-saudara. Ini dia kata belajar sifat tadi kita kena kenal. Satu persatu. Sifat ni tadi apa fungsi dia terhadap kita. Apa cerita sampai 11 yang tadi. Tengok pada kita pula. Kita menolak atau menangkis ke tidak? Sifat lawan tadi. Sifat lawan bukan tadi iblis. Iblis punya kerja juga. Tapi iblis bukan orang lain. Iblis pun hak ciptaan Allah juga. Bukan kita hina dia. Tapi kita nak cerita bab agama satu-satu tadi. Macam seolah-olah macam hina dia lah. Mustahil tadi, Allah Ta'ala jadikan juga. Kita sifat baru. Semak masalah kalam. Semua ada dekat kita dah. Itu pasal kita mustahil. Mustahil tadi, lawan dia tadi. Ini lawan dia ini. Ini semua matolak. Baru sifat wujud ni timbul daripada kita. Baru dia kita pakai itu sifat. Sama ada kita semayang, kita tak semayang, kita kena jaga. Tapi kita jaga tu kita nak buat semayang. Kalau kita tak buat semayang, kita tak boleh jaga. Dia macam tu juga. Angkatlah, buanglah sepak, terajang, semua macam tu juga. Kita boleh duk pakai dah. Tapi sikit demi sikit, hakikat sifat terhakis pada diri kita. Ini kita tak mau. Kita nak monopoli 11 sifat tadi. Istighnaq. Kata istighnaq tadi. Itu saya mengajak saudara tadi. Bukan apa. Memang saya mengajak saudara-saudara tadi. Kembalilah ke jalan yang benar. Jadi nak cerita nak kembali ke jalan yang benar tadi, kita kena hitung satu persatu. Memang kita tengok cerita dia banyak. Yang masuk lah, yang tolak, yang semua. Tapi bila kita dah faham tadi, kita pakai satu saja. Kita pakai satu je. Tapi kita nak faham tadi. Supaya kita jangan tuduh-nuduh. Kita jangan tuduh Allah. Kalau kita tak tahu ni tadi, kita memang kita tuduh Allah. Allah Ta'ala menjadikan alam ni kot. Dia wajib loh. Wajib orang dia mesti jadi kan. Dia tak jadi, kita pergi duduk tahu lah. Jadi kita dah tuduh dia dah. Jadi dia tak semestinya wajib dijadikan alam ini. Tak semestinya wajib bagi dia. Kerana adanya kita tadi. Kerana daripada tu Adam tadi, adanya kita tadi. Maka dia pun jadikan alam ini. Nah, selungguk. Duduk kat alam ni. Dengan tu Adam buat tu apa semua. Duduk kat alam ini. Apa nak buat kat alam ni, hang buat. Tapi hang ikut undang aku. Undang-undang tadi Quran dan hadis. Tak lebih dari tu dah. Tak ada lebih kita nak ikut undang daripada Quran dan hadis tadi. Tak ada undang lagi dah. Dalam dunia tu saya cari dah. Bak nak jumpa Allah tadi. Kau ada kitab lain semua cerita tu cerita dongeng lah. Cerita dongeng. Kita nak cerita hari ni, sekarang ni tadi. Saat lagi aku nak semayang. Walaupun 10 tahun, saat lagi aku nak semayang, aku nak berdepan dengan Tuhan.
Aku bukan nak berdepan dengan yang ni. Aku nak berdepan dengan Tuhan yang bernama Allah. Tuhan juga. Tapi bernama Allah. Bernama tadi lain. Bernama Allah tadi ada lain lah. Sifat Tuhan juga. Mustahil. Sifat Tuhan juga. Allah tak ada jadikan juga. Mustahil bukan orang lain. Macam saya kata besar punya penyamun dia kan mustahil kan. Dia lah penyamun. Dia lah penyangak. Dia lah pemohong kita semua. Memang betul. Tapi jadi pada Allah juga. Allah ciptakan mustahil juga. Itu pasal 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Yang kita nak kena, kita kena alami daripada ilmu tadi. Ilmu mustahil ni macam mana? Ilmu wajib macam mana? Ilmu harus macam mana? Jadi kita tahu tadi baru kita tak tuduh-menuduh. Yang ditakuti saya takut saudara-saudara tuduh-menuduh. Tuduh-menuduh memang kita tak perasan. Kita ambil daripada tok nenek kita dah. Tok nenek kita pun tak tahu. Mereka dah mati dah kan. Mereka pun tak tahu juga. Mereka ikut orang ramai. Mereka ikut tok nenek mereka juga. Tak? Tapi sikit sebanyak tu ada penampilan dia tadi. Ada pada kita. Bukan kata tok nenek kita semua tak betul. Kalau tak ada tok nenek kita, kita tak ada kat bumi ni juga. Betul saya cakap. Tak ada datuk nenek, ibu bapa kita, tak ada kita kat bumi. Tolonglah cakap. Tetapi sempadan. Bak agama, dia cerita sempadan. Ini datuk nenek dia cerita. Macam tok nenek kita. Kita nak berjalan mana-mana, kita jangan lupa Allah. Betul, dia cakap betul. Jangan kita lupa Allah. Tetapi bukan kita wasal. Bukan kita nak wasal Allah, Allah, Allah. Sambil berjalan Allah, Allah. Bukan. Ingat. Ingat Allah tadi macam mana? Dia ada diri dia. Bila kita sebut nama tadi, tiap-tiap kita sebut nama. Kalau, walaupun kita cakap botol. Ni botol. Kan? Ada nama, ada diri dia. Begitu juga kita cakap Allah. Walaupun waktu kita tak semayang, kita cakap Allah, tak boleh. Kita tak boleh sebut nama dia. Orang kata, ini dalam hadis mengatakan, Nabi suruh apa tadi? Suruh kita ingat pada Allah di mana-mana juga kita berada. Betul. Ingat Allah. Ingat Allah tadi macam mana? Kita nak ingat Allah tadi macam mana? Macam saya, kita jumpa ni apa nama Bandin ke apa kan? Okey. Aku dah jumpa Bandin. Bandin mana? Din banyak din ni cakap. Kampung ni banyak din. Din mana tu? Din yang gini-gini. Betul. Rupa dia yang kita cakap tadi, kita dah bayangkan dah rupa dia macam mana. Begitu juga. Kalau kita kata Bandin ada depan kita. Ataupun kita jumpa dia mana? Bandin. Betul. Bandin kat PA. Ini Bandin kat PA. Ini Bandin Musa. Ini Bandin Wahab. Tak sama. Dia tak sama. Jadi kita cakap Bandin tadi, memang dia Bandin, betul Bandin. Begitu juga kita sebut Allah tadi, betul Allah, betul kita sebut dia. Jadi jangan kita sebut sembarangan Allah, Allah, Allah. Itu semua cerita mengarut. Memang cerita dalam kitab ada. Ketika tu zaman jadi Nabi. Zaman dia jadi Nabi. Dia belum dapat wahyu lagi. Apa orang tanya dia cakap macam ni. Hukum dia saja. Macam ni, macam ni. Lepas tu boleh dapat wahyu. Bila dia dapat wahyu tadi, tak beritahu kita apa dah. Dia senyap ya. Dia berbisik-bisik ya. Ini kita nak tahu. Oh Nabi cerita, waktu hang lepas mayang hang kena baca doa, baca ni apa nama zikir nanti 33 kali, 44 kali ke 100 kali ke apa. Itu memang betul. 33 kali. 30 tu apa makna? 3 kali tu apa makna? Kita kena tahu. Kita kena selidik satu-satu. Yang kita ikut Nabi yang cakap ya. Nabi yang cakap tu betul. Kepada orang di zaman itu. Zaman dia ada masa itu. Saudara faham? Saya cakap. Dalil dalam Quran. Dalil hadis. Mengatakan. Hang semayang, lepas semayang, hang baca wirid ni 33 kali. Baca Allah 44 kali ke apa. Berapa kali tak kisahlah kan. Betul Nabi cakap. Nabi belum dapat wahyu lagi. Bila dia dapat wahyu tadi, masa tu baru betul semua. Jadi yang dia cakap tadi semua mansuh. Tapi pada anak-anak kita kena cakap. Tapi kita cakap bukan cara berlagu, bukan cara menyanyi. Bukan. Ni sambil menyanyi, sambil drawing lah apa semualah. Duk sebut nama Allah. Tolonglah sikit. Yang ni, saya sahabat cerita, memang cerita ni panjang. Tapi saya cerita sikit hari ni dia tak ada apa. Sebelum dia tulis, dia balik tulis tadi. Dia buat adahan sikit. Dia tak dapat tulis. Saya dapat sambung. Istikal. Saya cerita ni bab bagi habis. Bagi habis ni. Minta maaf saudara-saudara. Saya minta maaf banyak-banyak. Saudara dengar saya cakap. Lepas tu saudara fikir. Betul tak boleh. Betul
Boleh terima tak boleh terima ni Cik Usop bercakap. Kalau tak boleh terima tak apa, tak kisah. Yang boleh terima ikut. Tapi ilmu tak ada kat sini. Ilmu tak ada kat sini. Saya cerita saja. Ilmu tak ada kat sini. Tapi cerita pun Nabi bertunjuk. Kalau Nabi tak tunjuk kita, kita tak dapat tahu juga. Tok guru saya pun tak dapat tahu juga. Jadi itu saya cakap tadi saudara ni. Tak kira kaum muslimin, kaum muslimat. Sebab saya sayang. Saya tengok jalan ini satu jalan yang betul. Yang menunjuk kepada saya. Pada diri saya. Jadi apalah salahnya saya keluarkan YouTube ni tadi. Mencerita pada war-war satu dunia. Yang mana tahu cakap Melayu lah. Yang tak tahu cakap Melayu dia ahli bahasa kau tu pulang pada dia lah kan. Jadi yang tahu cakap Melayu tadi. Wa imam pe Indonesia. Wa imam pe dekat Malaysia. Wa imam kat Brunei. Wa imam pe Singapura. Semua. Saya umum semua. Jadi saya menyampaikan yang lepas. Saya menyampaikan cara aku ajak. Cara biadab. Maki Allah Ta'ala apa semua. Itu sebab. Itu punca dia saja. Bukan saya nak maki Allah betul. Saya tak maki dia. Saya tahu dia. Saya tak maki. Tetapi saya sudah maki dia. Mencabarkan hal keadaan ilmu tadi. Semangat. Walaupun saya maki dia pun tak apa. Dia tak pukul saya. Dia tak sepak saya. Dia tak terajang saya. Dia tengok saya. Sebab dalam ni dah bagi tahu, dalam mukadam dah bagi tahu dah. Semua cerita tadi. 10 juz mukadam tadi. Semua ada cerita. Tak lagi saya baca. Satu-satu. Jadi kita cerita bab istighnaq. Baik. Adapun yang masuk pada sifat istighnaq tu 3 lawannya 3 menjadi adapun yang masuk pada sifat istighnaq tu 3 lawannya 3 menjadi 6. Tiada wajib Allah Taala menjadikan alam ini mustahil wajib. Mustahil itu kita lah. Bila kata mustahil, tu saya cerita apa? Mustahil tetap kita punya. Satu Quran punya cerita mustahil tetap kita. Tak ada orang lain lagi dah. Mustahil, kata mustahil tadi tetap tiada mesti tiada. Lawan dia tadi. Lawan dia tadi mesti tiada. Tetap tiada mesti tiada. Dia ada buat mengacau. Dia ada buat mengacaukan kita punya takbir rosak. Sebab mustahil kita tak buang lah. Tapi Allah ciptakan dia juga. Walaupun hak wa asbatul hak. Yang kau nafi itu juga hak. Yang kau asbat itu juga hak. Ini saya cerita, saya buka ilmu. Terang-terang saya cakap. Walaupun hak wa asbatul hak. Kita tengok dalam Quran, dalam kitab semua ada. Tapi nafi macam mana? Asbat macam mana? Itu kita nak tahu. Ini dia kata tadi. Baik. Tiada mengambil faedah atas taat makhluk dengan tiada mengambil faedah di atas makhluk mustahil mengambil faedah. Makna tadi kita buat kerja lah. Kita buat kerja semayang tadi. Dia tak ada cerita lain. Cerita ni buat semayang lah. Saya punya cerita buat semayang. Daripada sifat sembah Allah, sifat sembah Allah itu dah cerita. Tak saudara tolonglah tengok saya punya pengajaran tadi. Kalau ada cerita bab lain tak ada. Cerita bab tu saja. Jadi saudara faham baik. Apa nama tadi? Jadi Allah Ta'ala tak ambil faedah kat kita. Hang buat pun, hang buat, hang dapat. Hang tak buat, hang tak dapat. Allah, dia sembunyi. Dia sembunyi kuku lah. Sembunyi diam. Dia tengok, dia perhati je kita dah buat. Sampai kita mati. Jadi kalau kita buat, kita belajar tadi, Allah tak matikan kita lagi. Semua demi aku berjanji. Aku mesti menuntut ini ilmu. Ya Allah, jangan kau matikan aku pada hari ini. Ya Allah, jangan kau matikan aku pada hari ini. Kita berdoa. Allah tak dengar lah. Dia nak mencari aku ni. Kenapa aku nak pergi mati dia? Tak apa. Aku biar dulu. Sampai mana dia cari aku? Aku tanya Allah lah, ibu lah kan. Sampai mana dia cari? Aku nak tengok dia. Dia bagi masa kita. Bagi panjang umur kita. Bukanlah kata, kerana kita cari ni, umur kita panjang. Tidak. Tapi kalau kita cari dia, insyaAllah, dia tak pernah mati. Dia tak pernah matikan lagi. Dia tak pernah matikan kita lagi. Sebab soal mati, soal dalam ni pada dalam mukadam. Dalam mukadam semua cerita kita. 10 juz mukadam. Mukadam kita beli kat kedai. Mukadam bahasa Melayu, tak apa. Kita sambung lagi. Yang masuk pada sifat istighnaq,
6 sifat ya. Menjadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Mustahil wajib. Tiada mengambil faedah atas ta'al makhluk. Mustahil mengambil faedah. Jadi, kalau kita tadi, kau buat kerja dengan aku, faedah lah aku dapat juga. Untung apa, rugi apa semua kan. Faedah aku dapat juga. Tapi dengan Allah tak ada. Allah tidak ambil untung dengan itu. Allah tak ada faedah apa pun dengan itu. Kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita rugi. Itu saja. Hang nak buat, hang nak pasal. Hang tak buat, hang nak pasal. Dia tak pernah cakap kita. Hang tak pernah cakap. Dia cakap dalam Quran. Walaupun orang musyrikin, walaupun orang kita ni. Yang telah mengaku yang kita orang Islam ni tadi. Islam tang mana kita mengaku? Baru kita mengaku saja. Islam kena tulis janji. Janji la ilaha illallah. Itu Islam. Yang kita mengaku tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kena tulis janji dia. Nak tulis janji tadi, kena tengok satu-satu. Daripada bawah ke atas. Apa yang aku kena berjanji? Macam mana cara aku nak berjanji? Ini kita belajar tadi. Daripada la ilaha illallah sampai isna' dan istiqar. Baik. Kita sambung lagi tadi. Mustahil tiada mengambil faedah atas taat makhluk. Mustahil mengambil ni apa nama? Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Mustahil wajib. Tiada mengambil faedah atas taat makhluk. Makhluk kita tadi tak usah taat dengan Allah Ta'ala macam tu, macam ni lah. Dia tak ada ambil faedah. Dia tak ada untung satu sen pun. Sekepiang rabit tak ambil untung. Pada kita tadi. Dia tak ambil untung pada kita. Kalau kita yang kata mustahil tadi, mustahil dengan mustahil buat kerja tadi. Tengok dia buat kerja banyak. Tak apalah, yang ni bagi dah sikit lah. Upah dia penat kan dia buat kerja satu hari kan ni. Kita mengambil faedah. Kita bagi balik kat dia. Bagi balik. Dia bagi, kita bagi, dia bagi. Macam gitulah. Mustahil. Kita. Mustahil tu kita, bukan orang lain. Mustahil kita. Saya cakap berkali lagi. Mustahil tu kita, bukan orang lain. Kita ni Tuhan. Tapi Tuhan kita bernama Usuf. Tuhan kita bernama Bedah. Tuhan kita bernama So'ib. Tapi Tuhan ni tadi, Tuhan yang bernama Allah ni tadi kita nak cari susah. Tuhan lain semua. Tuhan dengan Tuhan dia cari semua boleh dapat. Tapi nak cari Tuhan yang bernama Allah tadi, itu yang susah kita nak cari. Kita berempas-pulas dah kita kat dunia ni. Berfikir. Sebab tu Nabi kata tadi, banyaklah kamu berfikir. Di dalam bab syariat. Tak nafikan bab syariat. Saya mengajak, saya tak nafikan bab syariat. Syariat tetap ada. Ini dalil dia. Tu saya cakap, siapa nak tanya saya, kena berdalil dulu. Dalil hang bagi tahu kat aku, dalil yang mengatakan gini-gini macam mana. Baru aku translate kan. Dalil macam gini, macam gini. Itu cara kita menyampaikan agama. Satu-satu. Baik. Ini 3 lawan 3. Adapun yang masuk pada sifat isna' tu 3 lawan 3 menjadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Mustahil wajib. Tiada mengambil faedah atas taat makhluk. Dia tak ambil faedah. Dia tak beritahu. Dia dah beritahu kat sini. Dia tak ambil faedah apa dengan kita lah. Tak makhluk. Mustahil mengambil faedah. Tiada memberi bekas sesuatu dengan kainat. Dengan kuat kuasanya. Tiada memberi bekas. Kita tunduk, kita sujud, kita rukuk, kita ambil wuduk, kita apa semua. Tak ada ambil bekas. Tak ada beri bekas pada dia pun. Itu kena kata Allah Ta'ala kira tak kira dengan kita. Dia tak ambil apa untung pun. Hang buatlah. Aku perhati cakap. Aku duk perhati ya cakap. Allah perhati ya. Kalau nak ceritakan tadi Allah dan kita bukan jauh, dekatnya. Macam saya buat contoh ni, dekat ya, tak jauh ya. Dekat. Buka dengan tutup ya. Ni. Allah dan kita. Tak jauh. Dia semua serumpun. Yang kita belajar ni, dia balik serumpun. Dia balik setitik. Dia balik pada setitik. Dia balik pada ikrar bismillah bikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Baca kalau ilmu dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu daripada segumpal darah. Macam mana segumpal darah nak cakap? Nak kata Allah tadi macam mana? Kita kena tengok kat situ. Bukan kita baca ikrar. Oh, aku dah masuk Islam lah. Aku dah pergi baca ikrar semua. Hang baca habis.
Tapi hang tak teliti dia tadi. Iqra' tu tang mana? Tang mana kita nak tahu Iqra' tadi? Soal begitulah. Tak apa, kita cerita pendek bab tu. Saya kita cerita lagi. Saya kita cerita bab dia. Jadi, istighna' yang tahun lepas yang tadi, saya tak baca yang ni. Pasal apa? Tak tulis. Bila saya tak tulis, saya tak boleh baca. Tapi tak apa, hari ni dia lambat lagi balik. 2-3 hari lagi boleh balik. Baru lepas tu, minggu depan kot, baru dia ni, dia tulis bagi penuh. Okey, saya cerita bagi iftikar. Cerita habisnya. Jadi, cerita yang masuk pada istighna' tadi, 3 lawannya 3 jadi 6. Yang masuk pada sifat istighna'. 11 sama 11, 22. 22 dengan 6 berapa? 28. 28. Sifat istighna'. Soalan tengok 28. Baik. Yang penghabisan saya start baca. Tiada mengambil faedah atas taat makhluk. Mustahil mengambil faedah. Tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat. Kainat sekalian kena jadilah kainat. Kainat tadi sekalian yang kena jadi. Bermakna kata kainat tadi sekalian yang kena jadi. Yang Allah jadikan tadi. Dia tak ambil faedah. Dia tak memberi bekas kepada dia. Hang buat tak apa, hang tak buat tak apa. Tapi kena perhati lah. Allah bukan bodoh. Dia cipta, dia tak bodoh. Yang kata bodoh saya. Saya minta maaf lah kan. Saya minta maaf pada Allah dan ibunya. Saya maki dia. Saya kutuk dia. Tapi kalau saya maki dia pun, kalau saya kutuk dia pun, kalau saya tak kenal yang ni, memang sampai mati saya duk maki dia. Saya duk kutuk dia. Lebih baik saya kenal ini. Saya belajar kenal ini, baru saya tak maki, saya tak kutuk dia. Ini yang kita belajar tadi. Baik. Yang ketiga. Tiada mengambil faedah atas taat makhluk. Mustahil mengambil faedah. Tiada memberi bekas sesuatu dengan kainatnya. Dengan kuat kuasanya, mustahil memberi bekas. Dengan kuat kuasa kita tadi. Dengan kuat kuasa kita buat kerja tadi. Kita semayang, kita tunduk, bangkit semua. Dia tak ambil faedah. Dia tak ambil faedah pun. Cuma saya kata Allah kita sembah tadi, maha mulia dia. Tapi ingat, jangan lupa, dia duk perhati kita. Di mana kita lihat? Di belakang. Di belakang mata kita sudah ada. Bukan kita di belakang. Di dalam mata kita sudah ada. Dia duk perhati. Tetapi, siapa yang ikut ini sifat? Siapa yang tak ikut ini sifat? Wa imah pun Iran ke? Wa imah pun Iraq ke? Wa imah pun Terengganu ke? Johor ke? Siapa yang tak mengikut undang-undang ini sifat? Dia tak perhati kita. Dia tak perhati kita. Kita berjalan sendiri je. Lama-lama kuasa sifat tu habis. Kuasa sifat habis. Dekat mana dia habis, kat situ kita mati. Saya beritahu. Cara nak mati tak susah, senang. Di mana kuasa sifat habis, di situ kita mati. Di bawah pokok nyok ke? Di atas kapal terbang ke? Di apa-apa. Semua di situ kita mati. Kita mati bukan susah. Senang lah. Orang kata teluk di ujung tanduk. Semua mengarut je. Semua wawancara manusia saja. Cerita pada manusia saja. Nak mati tak susah. Senang. Jadi, tu saya 3 lawan 3 tadi menjadi 6. Apa dia kata kat sini? Adapun yang masuk pada sifat istighna' tu 3 lawan 3 menjadi 6. Tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Wajib kan Allah Ta'ala menjadikan alam ini? Tak wajib bagi dia. Oh, kerana dia ciptakan kita, maka dia kena ciptakan alam ni, dia nak masukkan kita tadi. Bukan. Tak nak kena mengena dengan dia pun. Kalau kita cakap biasa, saya ikhlas hati dia saja. Mana aku nak campak ni? Buatlah dunia ni. Campak dia buat itu. Campak tu Adam, tu Awam. Berengkit-rengkit lah. Bermenikah, berjuriat-juriat lah. Sampai hari ni berbilin-bilin dah. Pada saya cerita tu, 20-30 orang lah. Hari ni dah berbilin lah. Cerita pasal anak. Saya tak mau cerita pasal tu. Cerita pasal tu panjang. Nanti rumah aja pula kan. Satu hari kita cerita tu. Baik. Jadi, yang masuk sifat istighna' tadi. 3 lawannya 3 menjadi 6. Yang macam saya baca tadi. Itu 3 lawan 3 menjadi 6. Janganlah kita tuduh Allah Ta'ala macam tu. Allah Ta'ala macam tu. Jangan kita tuduh. Kita kena tahu punca dulu. Kita kena tersabit sebab dulu. Baru kita cakap. Baru betul. Kalau tidak kita cakap tak betul. Bab la ilaha habis. Bab tu. Saya masuk tadi. Sifat istighna' tadi. Berapa? 3 lawan 3 menjadi 6. 6 sama 12 berapa?
28. InsyaAllah minggu depan ataupun 2 minggu lagi kita akan sambung itikad pula. Itu habis mah. Itikad. Itikad tadi 2 lawannya 2 tak salah saya. Di sini dari sini. Adapun yang masuk pada sifat itikad itu 2 lawannya 2 menjadi 4. Menjadi 4. 9 dengan 9 18. Sifat itikad 9. Wujud, qidam, ni kuda, irada, ilmu, hayat. Sama, sami'un, basirun, qadirun, muridun, alimun, hayun. Kuda, irada, ilmu, hayat. 8 sifat. Campur apa ni wadahnya? Sa. 1 sifat. Jadi berapa sifat? 68 akidul iman. Ini yang kita belajar ni 68 akaidul iman. Bukan tersebarangnya. 68. Ini apa? Pegangan iman. Akaidul. Pegangan. Pegangan kita. Kita kena tunaikan ni. Kita kena tunaikan. Satu persatu. Tu saya cakap. Belajar memang susah. Oh nak tempuh tu, nak kena ni, masuk ni. Bila dah tahu macam saya tadi dah tahu tadi. Lihatlah sikit. Cukup waktu Allah Akbar. Bukan tak payah semayang, tak payah berdiri, tak payah rukuk, tak ada. Saya demi Allah saya kata, kena semayang. Sebab tu fardu ain, fardu kifayah, saya terlupa lah. Kita kena berdiri, sebab apa? Nabi dan Nabi apa tu? Nabi apa? Saya lupa ingat. Jadi Nabi Ibrahim kah? Dengan Nabi apa tu? Buat semayang tadi. Cara rukuk, tidak depa, sujud depa. Itu pasal pekerjaan Nabi kita kena buat. Kita tak boleh tinggal syariat. Syariat kita tak boleh tinggalnya. Tetapi apa yang kita bertemu dengan kita ya? Okey, aku bertemu ni, aku berjalan, aku jumpa dia. Aku nak sepak pun tak sepak. Kalau hang sepak, berdosa. Kata syariat. Kalau hang sepak, masuk dongkam, berdosa. Dia biar kita tu jangan usik dah. Seolah-olah macam gitulah. Syariat tadi, pertemuan kita saja. Seandainya kalau kita ke situ. Kalau kita tak ke situ, kita tak sepak, kita tak berdosa. Takkan Allah tak nak bagi dosa pula. Kita fikir. Halusi satu persatu. Baik. Sekarang bab ni dah habis. Saya bukan tutup buku dah. Cerita dah habis dah. Bab istinaq. InsyaAllah minggu depan kita cerita bab itikad pula. Tuan-tuan tunggu. InsyaAllah. Kalau tak mati, video saya mesti keluar. Baik. Kita nak cerita bab ni. Bab mukadam. Saya cerita sikit lah bab mukadam ni kan. Yang kata kita duk 10 juz bab mukadam Yang kita duk cerita tadi macam tu macam ni semua tu. Nak pakai ke tak pakai ke nak hancur ke tak hancur ke? InsyaAllah. Saya akan cerita bab mukadam sikit-sikit dengan saudara-saudara yang saya tahu. Tak lebih daripada itu Kita baca kat sini. Pertama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang amat pemurah lagi amat penyayang. Dengan nama dia tahu. Dengan nama dia. Saya detail satu-satu Dengan nama Allah. Yang amat pemurah lagi amat penyayang. Nama dia saja. Dia cukup murah, dia cukup penyayang. Dengan nama dia. Dengan nama tadi. Masa aku baca bismillah tadi. Mana nama dia? Aku kata aku dengan nama dia. Mana nama dia? Allah. Awak cakap. Diri dia? Diri dia mana? Tiap-tiap ada nama. Ada diri dia. Walaupun ini pun. Tapawai. Nama dia Tapawai lah kan. Ada diri dia. Ni diri dia. Takkan kita sebut Allah tadi. Dengan nama Allah kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang amat dikasih, yang amat disayang. Saya pasang dekat huraian bismillah pun saudara tak dapat. Jadi saya bercakap sikit-sikit je. Saya bagi formula sikit-sikit je.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji untuk Allah Tuhan sekalian alam. Macam mana cara kita puji dia? Satu-satu Sebab tu saya cakap baca ni, walaupun kita baca 10 tahun mukadam baru nak habis, tak apa. Tapi kita kenal yang kita baca tadi. Bukan dia suruh kita baca tak. Dia suruh kita tengok kat sini apa yang dia cakap kat sini. Bukan dia suruh kita baca. Baca ni ada maksud mana yang terdalam. Maksud mana yang cukup dalam. Arti kita baca tadi, kita fikir satu-satu yang dia cakap tadi. Kita fikir satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Segala puji, segala apa kita dah puji Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala hang bagus, hang buat alam ni. Itu ke puji? Itu bukan puji nama dia. Kita nak cari puji kita tadi. Puji kita dengan nama Allah tadi. Itu kita kena cari. Macam mana cara kita nak puji? Jangan kita cakap bismillah saja. Ni saya buka ni. Saya buka ilmu terang-terang ni. Betul saya cakap bismillah bukan sembarang kita boleh wasal. Dengan nama dia. Bila cakap nama dia, ada diri dia. Jangan kita sebut sembang. Tapi bagi perjalanan saya, yang saya cakap tadi tak boleh. Kita nak war-warkan bismillah begitu. Ini bismillah, itu bismillah, ni bismillah. Jangan. Kita kena kenal dulu. Satu persatu. Awas setiap orang yang menyebut bismillah, saya beritahu, awas. Bukan kata saya dakwa saudara macam itu, yang ni besok ni. Tak ada. Mati besok. Sebab saya sayang. Satu dunia biar manusia saya sayang. Sebenarnya saya sayang. Inilah jalan membawa kita ke surga. Tapi bukan kita, oh ini anak surga ni. Tak ada. Kita cakap saja. Senang ke anak tak nak masuk surga? Cuba saudara fikir. Senang ke kita jalan nak balik ke surga tadi? Bukan senang. Tapi kita cakap tu sempurna lah. Macam orang Jawa cakap sempurna. Saya tak tahu bahasa kan. Saya ikut cakap kan. Cakap sembarang. Ni anak surga ni. Anak surga. Anak surga ke apa? Han tengok anak hang dulu. Sampai bila dia boleh dapat ini ilmu? Ini ilmu yang tercatat kat papan hitam tadi. Sampai bila dia boleh dapat? Tolong saya cakap. Kita kaji. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang amat pemurah lagi amat penyayang. Yang mempunyai memerintah di hari pembalasan. Akan dikau saja kami sembah dan akan dikau saja. Cari tempat firman dulu. Itu bismillah. Inilah kita belajar bismillah. Kita belajar pun diri ini juga. Kita belajar bismillah pun ini juga. Daripada 20 sifat tadi, dia nak balik pada jadi satu sifat. Satu sifat boleh jadi satu titik. Satu titik darah. Satu titik bismillah. Nak balik pada Allah. Itu saya dah merangkung tu. Dah merangkung cakap lah. Sebab tu dia cakap, bar yang lepas cakap, bar tak boleh duduk kat bawah. Bar kena balik. Darah pun kena balik. Kalau saya cakap sembarangan lah kan. Saya cakap biasa kan. Kita jadi pada Allah, darah Allah juga. Kita jadi pada darah Nabi juga. Allah berdarah ke? Tak. Dia tak berdarah. Ini soal kaji ni. Bukan kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sampai bubuh mulut. Apa kejadah ni? Kita kena tengok satu persatu yang dia cakap tadi. Dia bagi tahu pada kita. Dia suruh kita baca. Baca macam mana? Ini membaca. Yang saya ni membaca. Baca tadi. Satu-satu yang dia cakap tadi. Ini kita kena tengok. Tu pasal dia kata, baca berhenti titik. Baca tak mana berhenti titik. Baru kita faham dia punya makna dah. Kalau kita tak faham, kita cari guru. Guru yang dia menunjukkan. Guru tak ada guru yang dia menunjukkan. Saya cakap betul-betul. Saya bukan masuk bakul yang kat sendiri. Saya yang menunjuk ni yang saudara. Saya yang ada ini ilmu. Saya cakap, satu dunia saya cakap. Tak cakap takbirnya. Tolong carilah. Orang yang boleh kupaskan. Bak alhamdulillah. Bak kulullah. Bak ikra. Semua saya boleh kupaskan. Satu-satu. Tapi saudara jangan terkejut cukup. Saya cakap je kat sini. Ini saya buat rakaman ni pagi je ni. Lepas minum kopi tadi. Balik mai. Tak nak kerja apa.
Okey, buat rekaman sementara nak tunggu dia balik tulis. Iftikar. Baik. Saya baca lagi. Malik Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Ia akan na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau saja kami sembah dan akan dikau saja kami mohon pertolongan. Pada dia kita sembah, pada dia kita minta tolong. Jangan kita minta tolong pada benda lain. Benda jin, niprik, semua tok bomoh semua tak boleh pakai semua. Saya duduk di Singapura. Saya ingat lagi. Saya belajar dekat Ipoh Lane, dekat Geylang Serai. Pakcik cerita sikit lah. Cerita yang dikatakan ilmu jin tadi. Pakcik menuntut ilmu 7 jurus. Masa tu cerita lah pakcik. Pakcik memang kaki gaduh. Jadi kalau kita duk fikir tadi, kita kaki gaduh. Kalau tak ada ilmu batin, ilmu kebatinan, kita bergaduh orang tak ilmu, badan kecil kan, bukan badan besar. Saya baru 5 kaki 1 inci kot. Tinggi. Badan buka lebih kurang tak tahu berapa, saya tak ukur kan. Ni lantai rumah saya. Ni lantai. Dengan saya. Lebih kurang 3 inci kot. Lantai kepala. Itu dah tinggi saya. Bukan tinggi pun, badan kecil lah. Tapi, berdesupnya. Dia bergaduh berdesup, tapi tak bergaduh tak menang. Saya bertumbuk dengan orang tak pernah saya menang. Ini saya cerita sikit bab Ipoh Lane yang saya belajar dekat Ipoh Lane malam saya pergi. Lepas kerja, lepas isyak semua saya pergi. Jadi yang belajar kat sana perempuan ada, laki-laki pun ada. Yang saya menakjubkan tadi, seumur hidup saya duduk di Penang, saya tak pernah jumpa satu ilmu. Direct depan mata saya nampak. Buka satu jurus. Pukul satu jurus. Semua main angin ni semua. Okey, saya hembus dengan nafas saya kan. Orang tu dia terbalik macam ni. Macam ni contoh kata. Dia berdiri depan saya, orang tu berdiri depan saya ni. Dengan dia muka macam ni lah. Okey, saya hentak. Saya hentak dengan tangan ni, dengan nafas dia. Orang tu boleh terbalik. Terbalik kepala sana. Saya nak posok dekat pokok pisang, pokok apa, semua saya boleh posok. Orang tu akan pergi prop masuk dalam pokok pisang. Itu saya menuntut dekat Ipoh Lane. Dekat Geylang Serai. Saya menuntut. Balik Tok Guru kata, hang boleh buat kat rumah. Saya buat kat rumah. Saya buat kat rumah tak jadi. Pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru baca dengan kerih masuk kat kepala, cucuk kepala semua kan. Tak jadi juga. Dalam minit Tok Guru angkat tangkai dia, Tok Guru gantung. Hang sepak ni kalau kena dia cakap, hang tak belajar ni kan. Kalau tak kena hang sepak, hang belajar. Saya plantik lah. Kita pun duduk kat kampung dulu belajar je kan. Okey, plantik. Plantik, pam, kena tangkai dia jatuh. Macam mana buat ni? Dia heran. Tak apa. Yang saya heran tadi, orang tadi duduk menghadap kita, dia terbalik macam tu. Bukan dia terbalik macam ni. Dia terbalik macam tu. Dia terbalik kat belakang. Kita hentak dengan batin tadi. Orang tu terbalik kat belakang. Lepas tu dengan angin kan, dia boleh pi tadi. Dia boleh pi. Bukan kata dia boleh pi kaki dulu tak. Dia boleh pi kepala dulu. Kat mana kita nak posok dia, kita posok. Terbatuk-batuk, termengah-mengah kawan tu. Tapi bukan saya buat, Tok Guru buat. Tok Guru yang tunjuk tadi. Saya buat tak jadi. Buat tak jadi. Sampai balik kat rumah, buat tak jadi. Tumbuk bantai-bantai pancuk. Tangan pun sakit. Dalam minit saya kata tak boleh jadi. Saya cakap dengan kawan saya. Kawan saya pun orang Singapura je. Adik angkat saya. Saya belajar semua ni. Lebih kurang 2 minggu saya belajar pun. Lepas tu dia kata last sekali dia cakap aku bubuh kat pokok pisang. Dia cakap hang tumbuk pokok pisang. Dia bubuh kat pokok pisang. Dia duduk. Saya tumbuk pokok pisang. Tumbuk sampai pokok pisang berelai. Bukan relai lah, tumbang lah kan. Terbalik, lembik dah pokok pisang. Saya tumbuk betul-betul je. Pokok pisang bertumbang. Saya sedih, saya termenung tu. Pokok pisang saya fikir tadi. Masa tu duduk belajar dah agama ni dah. Dah belajar dah. Tapi tak tahu lagi. Kita barulah 2-3 minggu kan. Kita masa sebelum belajar agama ni dah belajar tu dah. Ilmu batin, ilmu kuat ni. Oh, siapa lagi kita kan? Mama saya fikir tak boleh jadi dengan anak angkat saya. Dengan adik-adik angkat saya tak boleh jadi kan. Ilmu tak masuk kita. Pergi kat rumah ada lagi. Dia buat tangkai lagi. Tangkai tadi. Dia pegang. Planking dia cakap. Planking. Pam! Kata kena. Jatuh.
Dia cakap, hang tak boleh masuk ilmu ni. Pasal apa tak boleh masuk pula? Orang ramai buat boleh, saya buat tak boleh. Kan? Dia cakap, takat ini lah. Ilmu ni dekat hang takat ini. Dia tak boleh masuk dekat hang. Okey, saya balik. Begitu saya menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu yang hak. Ilmu hak nama dia. Ilmu batin. Jalan Ipoh. Jalan Ipoh di Kuala Lumpur. Bukan Jalan Ipoh lah. Ipoh Road. Itulah. Dekat Royal Hotel. Dekat Bukit Timah. Saya belajar juga. Saya pendek kata ilmu tadi tak sunyi dengan badan lah. Semua belajar. Last minute saya balik dekat sini. Segala kitab-kitab saya. Segala amalan-amalan. Semua saya hempuk. Bukan saya hempuk. Saya letak depan guru. Ini amalan saya. Mulai hari ni saya buang. Sikit. Saya tutup buku. Saya bakar. Bukan kecil anak saya dulu. Saya menuntut dekat Indonesia. Di Riau. Satu orang. Bernama Usop. Tengku Usop. Ada wali sultan semua lah. Mereka main daripada Pulau Riau tadi. Mereka masuk Singapura. Dengan cara gelap. Waktu malam mereka naik sampan main. Polis, topong apa semua tak nampak. Tiba-tiba mereka sampai kat Pasir Panjang. Mereka mendarat. Mereka kerja kontrak. Kerja haram lah. Mandi dempul ke mandi apa. Semua saya menuntut. Cuma saya nak pergi Indonesia tak boleh. Pasal saya kenal dengan perempuan saya tadi. Saya tak sanggup nak tinggal dah kan. Okey. Pendek kata ilmu handal ni. Saya belajar yang terasa dengan saya. Satu hari. Saya kerja dengan Cina. Nak buat legun. Dekat Marine Parade. Nak buat legun. Saya buat damper. Buat konkret lah. Gelek. Damper tumpah. Tumpah lah sikit mercik. Mercik lah kat Cina tadi. Cabar saya tu. Oh sana Cina. Saya cakap bohong lah. Kalau Melayu dekat sana. Melayu memang tunduk dengan Cina. Saya cakap macam mana handal. Melayu tetap tunduk dengan Cina. Hindu nombor 2. Kristian nombor 2. Hindu nombor 3. Melayu nombor 4. Tu saya cakap Temerang kata saya duduk sana 23 tahun saya duduk di Singapura. Kalau orang Melayu main sini dia nak tulis Temerang Temerang. Dengan saya, dengan orang lain boleh cakap, dengan saya boleh cakap. Saya boleh atok satu-satu. Saya yang gitu saja, bukan kita main-main punya. Pakcik cerita pakcik jahat dulu. Baik, kita berhenti. Tak boleh cerita lama-lama. Cerita lama-lama banyak dia punya suangi lah. Tapi cerita betul je, cerita benar, bukan cerita main-main je. Hari ni pakcik tak ada ilmu apa dah. Ilmu nak santai orang ke, nak buat orang tu jadi gila ke, apa semua pakcik cuci bersih. Pakcik dah tahu buku, sudah bakar semua siap dah habis semua dah. Tak hafal, tak apa lagi dah. Pakcik, ini ilmu saja. Ini ilmu dunia akhirat, zahir dan batin. Yang pakcik menuntut tadi, inilah. Tahun 77 pakcik menuntut sampai hari ni. Sampai, bukan kata hari ni lah. Tahun terlepas lah kan. 2019. 2019, gitulah. 39 tahun pakcik menuntut. Sampai Tok Guru pernah mati. Jadi bila Tok Guru mati tadi, Tok Guru tadi dia mewakili wakil guru. Guru ibu, wakil guru Nabi, dia mewakili wakil guru. Saya ni yang rumah yang keempat. Yang keempat daripada Tok Guru, saya dengan saya tadi orang yang keempat. Nak panggil apa? Mewakili wakil lah kan. Begitulah ibarat cerita tadi. Saya cerita betul-betul, tak cerita tipu. Sebab saya tengok kat YouTube ni tak nak siapa buka. Orang Singapura yang sama belajar dengan saya. Orang Johor. Orang Kuala Lumpur. Orang Melaka. Tak nak siapa buka. Kalau siapa buka ilmu ni tadi, saya tutup. Saya punya YouTube. Saya tak buka. Saya bagi mereka cerita. Sama satu aliran dengan saya. Sama satu pelajaran dengan saya. Sama satu hari dengan saya belajar. Bukan sikit orang. Dekat 80 orang, dekat 100 orang. Tapi mereka tak buka. Mungkin mereka tak mau buka kot. Mereka cakap ini ilmu adalah rahsia kan. Betul rahsia. Ini ilmu betul-betul rahsia. Bukan kita main-mainnya. Ilmu apa rahsia-rahsia ni? Rahsia waktu nak angkat takbir tadi. Itu rahsia. Tak apa, kita potong cerita tu. Kita baca abad tadi. Hari pembalasan. Akan dikau saja kami menyembah. Dan akan dikau saja kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Kita tak minta hari ni, tiap-tiap kali kita semayang kita tak minta. Tunjuklah kami jalan lurus. Tunjuklah kami jalan lurus. Siapa boleh tunjuk? Siapa boleh tunjuk jalan yang lurus? Jalan yang benar punya. Itu kalau yang itu hari saya draw tadi. Apa tadi? Saya draw lah. Saya draw tadi apa nama tadi? Apa nama? Bab diri tadi. Ini diri lah kan? Ini telinga lah. Telinga. Bab sini lah kot no? Sini lah. Telinga. Lepas tu mata. Mata. Lepas tu hidung. Hidung. Lepas tu mulut. Ni kaki. Saya buka sikit lah. Walaupun bekas tu. Sebab saya, kalau saya padam nanti saya kesian anak saya boleh dia nak buat bulat-bulat dia pakai apa nama? Tutup apa tu kan? Tak apalah. Kita draw macam ni cukup. Kita baca Alham tadi. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Ini pusat. Ini saudara-saudara belajar tempat lain punya cara tu macam mana? Terpulang pada saudara. Tapi saudara belajar tempat saya, ini hakikat dia. Segala ilmu, segala apa pun dia terhimpun pada pusat kita. Itu pusat tadi bila bana saja. Tok Imam ke Tok Mudir tu lah. Dia apa nama? Tok Bidan apa dia gunting. Putih. Putih perhubungan anak dengan mak. Tali pusat. Tak, saya buka kipas lah. Panas. Baik, kita sambung cerita tadi Ini tubuh kita ni, tubuh kita. Semayang kita berapa belas rekaan ni apa, tak tubuh, tak payah cerita lah bab tu. Kita cerita bab yang kita nak balik tadi. Bab tu memang dah wujud dah. Empat petak semua, kaki tangan semua dah dah. Ini tadi apa ni? Api, air, angin, tanah ni. Diri kita nanti. Diri yang terakhir tadi. Dijadikan daripada api, air, angin, tanah. Angin, tanah daripada mana? Semua daripada surga. Air, enak, tanah, kausar. Semua daripada surga. Dijadikan kita tadi. Kita makan rempah lah. Kita makan cabai lah. Kita makan tek lembu lah. Apa semua pun. Kita makan untuk membesarkan badan kita. Tetapi asal kita jadi daripada tanah surga. Angin daripada surga. 4 nasi. Tanah, air, api, angin. Ini asal kejadian kita. Kita kena tahu. Asal kejadian aku. Saudara faham Saya cakap pelan-pelan ni. Saya cakap pelan-pelan. Cakap laju-laju mungkin saudara tak faham kan. Saya cakap pelan-pelan. Asal kejadian kita. Baik. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Daripada pusat ni tadi, kita nak kena naik jumpa Allah. Alif, lam, ha. Jadi gitu kot, lebih kurang lah kan. Mesti daripada pusat. Kita semayang mesti daripada pusat dia naik. Ba nak naik pun di sini juga. Ba naik. Segumpal darah kita. Baca, katakan oleh yang Muhammad Allah itu satu. Macam mana Muhammad nak kata? Iqra bismillah bikal ladzi khalaq. Bacakan oleh yang Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan kamu daripada segumpal darah.
Dan darah tu nak sebut nama Allah macam mana darah nak sebut. Sebab tu kita kena banyak sifat. Sifat tu membawa kita ke surga. Memang kita impikan kita kat surga ya. Sebab tak kena seksa. Ini saya tunjuk kan. Ni bab diri yang saya buka itu yang tak lepas saya buka. Dia dah pusat ni. Titik buah pun naik di sini. Titik darah pun naik di sini. Bukan kata naik 29 tak. Dia sekali semua. Dia naik. Nak jumpa Allah. Nama Allah. Baru kita jumpa nama Allah. Tak jumpa diri dia lagi. Diri dia siapa boleh jumpa? Siapa boleh jumpa diri dia? Tak boleh jumpa. Diri dia zat yang amat dikasihi, yang amat sayang. Zat. Tak boleh jumpa. Baik Jadi nama yang punya diri, diri yang punya nama. Diri tadi yang punya nama. Nama yang punya diri. Jadi nama nak masuk mana? Nama masuk pada diri, diri masuk pada nama. Itulah diri. Yang kita sebut Allah tadi diri, bukan. Dia nama saja. Nama berhuruf. Alif, lam, ha. Berhuruf. Bersuara. Itu dia kata semayang tadi. Kita daripada pusat kita naik. Itu semayang yang betulnya. Demi Allah dan Rasul saya cakap di sini. Ini semayang yang betulnya. Tapi cara macam mana tadi insya-Allah saya akan menyampaikan pada saudara-saudara sekalian. Bukan kata ilmu saya. Suruh saya pakai ni, hampa pakai ni. Tak boleh. Akhirnya aku masuk neraka juga. Aku tak maunya gitu. Aku mau apa yang aku cakap yang hampa betul. InsyaAllah. Ini jalannya. Kalau siapa semayang tunung bangkit, duduk bangkit. Dalam sifat pada cerita dah. Memang kita dah bungkus dah. Sifat begitu. Kalau kita tak tolak sifat-sifat tadi, kita tak ada apa. Kita semayang cungit-cungit lah. Ini saya buka cerita hal-hal keadaan semayang. Hal-hal keadaan mukadam cerita cukup tinggi. Mukadam 10 juz tadi, dia cerita dengan kita cukup tinggi. Tak ada ilmu lagi dah. Kalau kita cerita bab Quran, bab hadis tadi, dia cerita umumnya. Mukadam ni 10 juz. Nak semayang nak apa? Tolong tengok kat sini. Tetapi kalau kita dapat kenal dia. Kalau kita tak dapat kenal dia, macam mana? Kenal maksud yang dia cakap tadi. Kita nak cari maksud yang dia cakap. Bukan kita nak baca dah. Tak ada. Tapi Allah tak cakap. Jangan baca tu. Allah tak cakap, hang baca tu. Dia tak cakap. Dia diam ya. Dia perhati ya. Sebab tu segala ilmu tadi Nabi juga yang beritahu. Maka tu saya dapat. Saya orang kedua. Tapi saya pakai cowboy ya. Tengok. Pakai topi, pakai baju, pakai jaket semua. Tapi ilmu yang saya cakap tadi macam mana saudara-saudara nilailah seluruh dunia. Macam ilmu yang saya cakap. InsyaAllah. Kalau Allah berkenan sesuatu, dia yang buat. Ilmu ini akan turun di negeri Arab. Di negeri Arab. Sebab jahiliah cukup jahiliah dekat sana. Kalau ibu nak turun, kalau ibu tak turun, saya juga pegang. Ilmu ni saya juga pegang. Ia kena berdua, ia kena sain. Akan dikau kami sembah dan akan dikau saja kami mohon pertolongan. Pertolongan apa sih? Tunjuk jalan yang lurus. Jalan yang betul-betul ya. Jalan yang para nabi-nabi ikut, para sodak-sodak, para tabi'i yang mengikut jalan ni. Oh, sifat 20 zaman moden dia buat. Bukan zaman dulu buat. Zaman moden tahun berapa? Tahun 2000. Sebelum tahun 2000 depa dah buat dah. Depa fikir dengan kepala depa betul-betul punya. Ini ilmu sifat 20. Tetapi zaman tu Adam dah ada ilmu dah. Siapa tak tahu. Zaman tu Adam dah ada ilmu. Dia tu Adam tak tahu buat sembahyang.
Allah menceritakan gini, gini, gini. Pada siapa tadi? Pada Nabi. Nabi sebelum tu Adam ada, Nabi sudah ada. Nabi Muhammad yang jadi Rasul kepada kita, dia sudah ada. Tapi ada tadi macam mana? InsyaAllah satu hari kita tahu. Cara Nabi ada macam mana? Cara kita ada macam mana? Cara tu Adam. Sebelum tu Adam, Nabi Muhammad sudah ada. Yang jadi Rasul, yang jadi pesuruh. Jangan kita ingat tu Adam nombor satu. Oh, mula-mula Allah Ta'ala jadikan Adam Nabi dulu. Daripada Nur Muhammad jadinya tu Adam. Daripada tu Adam barulah lahir kita semua. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu usul asal kita. Barulah kita cakap Allah. Barulah kita tak menuduh Allah Ta'ala buat macam tu, buat macam ni. Baru kita tak tuduh. Yang saya takut dia tadi pasal saudara-saudara tuduh Allah Ta'ala. Perkataan tuduh tadi saya nak huraikan satu-satu panjang sangat. Contoh-contoh yang tak lepas saya dah beritahu dah. Apa pasal budak tu? Allah jatuh budak, aku sepak cuma aku dah cakap dengan berdiri kat situ. Allah aku sepak budak. Allah aku sepak budak. Kenapa budak tu hang cakap budak tu, hang cakap Allah. Salah satu contohnya saya tunjuk. Allah aku habaq dah kemari, habaq dekat dia. Allah aku sepak cuma dah aku dah habaq kan dah. Hang habaq dekat dia. Yang aku pesan tadi. Allah budak ni aku tak tahu, aku terajang cuma. Allah budak ni aku terajang cuma. Itu biasa kita cakap kat mulut. Daripada datuk nenek kita. Daripada, ada perkataan daripada datuk nenek kita yang kita tak boleh pakai. Ada perkataan-perkataan daripada datuk nenek kita boleh pakai. Jadi kita nak tunggu tadi bukan kita senang. Tidak kita tuduh Allah Ta'ala. Allah aku sepak ni budak ni cuma. Allah budak ni kita sepak lah. Cuma saya dalam keadaan ni semua Allah sudah cukup. Tapi kita tak faham je. Sebab kita baca terus baca berbuih ulun. Cuma kita baca berhenti satu-satu soal dekat diri kita. Aku tak jumpa ni ilmu. Pada siapa aku nak cari? Pada Cik Usul. Cik Usul yang boleh menunjukkan. InsyaAllah Cik Usul boleh menunjukkan. Ini saya cerita ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas dia bagi tahu. Kita kena berhenti tu. Atas tadi apa makna? Tu saya cakap, kita kena faham kias. Misal iktibar baru kita boleh baca mukadam. Baru kita baca Quran. Ini kias tak ada misal, tak ada iktibar, tak ada. Membaca dah. Budak-budak tak apalah, hantar ke tapis. Berangguk pun tak boleh. Kenapa kita nak hafal berangguk, beroyang, apa pasal? Dah kita apa, kita baca senyap, apa pelan-pelan. Itu cara dia. Bergoyang sana, bergoyang sini, bergoyang apa ni? Yang Tok Guru dah kat depan, Tok Guru diam lah. Pasal apa Tok Guru diam? Pasal tak ada ilmu. Tok Guru pun 15-17 ilmu, mana ada ilmu? Ilmu cakap ada lah. Ilmu nak hurai tak ada. Ilmu nak hurai tu saya cakap lah. Kalau cakap 20 tahun tu saya cakap takbur dengan saya lah. Tak ada ilmunya. Tu macam tak habis lah apa semua. Duduk pergi mengadak kat TV kan semua. Tak ada apa tu. Dia apa. Dia cakap dapat ada 300 sebulan. 700 sebulan. Itu lah. Itu kah kita belajar ilmu tadi. Ilmu nak membesarkan Allah. Nak mencari Allah. Itu kah kita buat. Dapat gaji. Jadi dapat gaji sebulan ni 400 syukur. Aku lepas dari aku dah. Mak aku boleh bagi sikit. Pak aku boleh bagi sikit. Pak tu kan ngah. Anak bagi 100 ambil, anak bagi 200 ambil. Dia tak tengok anak ada tadi macam mana tadi. Tu saya cakap ilmu ni dia hubung kait. Dia hubung kait. Macam kita baca ni, alhamdulillah rabbil alamin belum habis lagi. 2-3 baris lah. Saya buka macam ni cerita dia.
Cuba saudara tengok betul tak betul yang saya cakap. Baik, saya baca lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Beri nikmat, yang Allah Taala beri nikmat. Jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu. Atas mereka itu. Atas. Atas ni. Sama masa kalam ni. Atas mereka, bukan bawah mereka. Tak pernah Allah Ta'ala cakap di bawah mereka, tak pernah. Semua dia cakap atas. Yang ada 7 lubang kat atas ni. Yang telah dapat rahmat dan nikmat daripada Allah dan Rasulnya. Itu cara kita buka. Buka mukadam tadi kita baca satu-satu kita huraikan. Baru orang dapat nampak. Ini yang Pak Haji, Pak Alban, 40, 50. Duduk baca yang tu ya. Duduk baca yang tu dia beri tafsir. Tapi apa maksud tafsir tadi dia tak huraikan kepada umum. Agama mereka cipta. Mereka simpan semua. Segala khazanah yang tak pernah kita jumpa pun. Dia bawa pula mai. Nak awak keluar tu benda tu nak buat apa? Saya nak tanya. Kita sekarang semayang tadi kita. Mula-mula kita kena ayat. Ayat Musa Amal apa semua. Memanglah kita nak semayang kita kena belajar tu kan. Itu syariat. Syariat tak menafikan. Ayat Musa Amal, ayat Musa Najis apa semua kita kena kenal. Dah kenal semua baru kita ambil wuduk. Ambil wuduk yang saya cakap tadi. Cuci mumun. Bukan cuci di sini. Di sini tak ada apa. Cuci mumun. Tu pintu nyawa kita. Ni dalam mukadam ada abang dah. Nanti aku rentapkan di umun-umun kamu. Dia tak Allah Ta'ala tak cerita dia rentap nyawa kita kat kaki ke, kat tulang ke, kat hidung, tak ada. Dia rentap kat umun-umun. Itu pintu jalan keluar nyawa masuk. Masuk dan keluar. Saya buka lagi saudara-saudara. Tapi saya cari kat sini 3 hari saya tak jumpa ni. Ada sejumpa sekali ya. Allah Ta'ala rentap. Rentap ya. Rentap dia kata rentap. Dia rentap macam itu ya. Mampus dengan kau. Pasal apa yang aku ajak tadi kau tak pakai, kau tak tengok. Saya dekat saudara. Bukan kita main-mainnya. Ini ilmu kita kena menuntut dulu. Bila kita nempuh, kita dapat dah baru kita faham, kita simpan ni elok. Masa kita angkat takbir betul, semua betul. Bukan kaki nak semayang, kaki tak semayang. Tapi dia kena ada juga kaki, nak berdiri. Allah tak ada wujud ke kaki. Kalau aku tak wujud ke kaki besok, hang jalan macam macam mana ni? Kaki tak ada apa macam mana ni? Kita tanya Allah Ta'ala pula. Kenapa dia tak, kaki dia bodoh cerita ke? Haram jadah sama Tuhan ni. Kita boleh maki dia. Dia cipta tak betul lah. Sebab tu dia cipta dalam dunia tak ada siapa manusia boleh tanya ada lagi dah. Baik teknologi buat handset ke buat apa, semua tak boleh tanya lagi dah. Semua dah kita kun payakun semua jadi. Hang buat semua jadi. Itu kelebihan ilmu Allah Ta'ala. Saya cerita saudara. Bukan kita main-mainnya. Baik. Belum habis lagi Fatihah. Fatihah saja belum habis lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Engkau beri nikmat atas mereka. Mereka itu yang tiada dimurkai ke atas mereka itu dan tidak yang sesat. Jadi mereka yang dulu tadi pada kita tadi, dah tahu berapa ribu tahun saya pun tak tahu lah kan. Saya tak tahu tu bab tu saya tak tahu. Tak ada sesat. Semua Allah tak tunjuk. Mereka lah ahli surga. Jadi kalau mereka macam gitu, mereka ikut. Kalau kita tak mau ikut macam gitu, kita nak ikut apa? Kita nak ikut haram jadah punya agama apa kita nak ikut? Sebab saya maki ada ilmu. Bukan saya maki kosong. Saya maki menunjukkan ilmu pada saudara-saudara. Saya cakap bertempik, bertiau. Seluruh jiwa saya. Tak ada orang wajak saya, macam saya, tak ada. Ke atas mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dimurkai ke atas mereka itu dan tidak yang sesat. Allah Ta'ala tunjuk ilmu tak ada yang sesat. Semua elok.
Baik. Kita sambung bab yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan olehmu ya Muhammad. Katakan olehmu ya Muhammad. Muhammad kita. Bukan Muhammad yang dah mati tadi. Tapi dia cerita pada Muhammad yang dah mati tadi. Generasi ke generasi baru sampai kat kita. Ayat Qul a'udzu birabbin nas. Katakan olehmu ya Muhammad. Berlindung aku dengan Tuhan manusia. Jadi kita nak berlindung dengan Tuhan manusia tadi. Tuhan manusia. Yang ni Tuhan Allah lah. Tuhan yang bernama Allah. Kita berlindung tak nak? Dia beri kat sini kita berlindung itu. Tolong pick up sikit. Tolong pick up dengan akal kita yang normal. Saya cakap berakal. Akal. Tak ada akal kita tak menjadi manusia. Kita jadi manusia yang sempurna. Ini saya cakap saudara tadi bukan apa. Ini ilmu yang saya menuntut. Kalau saya nak baca, saya baca Muqaddas sampai habis. Saya boleh baca Quran sampai habis. Saya boleh tafsirkan. Tapi saya nampak cowboy. Rugged. Aku saja pakai saja. Sebenarnya cerita saja pakai. Saya pergi minum kopi, saya pakai. Pakai tak ada masalah. Tak ada Allah Ta'ala kata dalam Quran yang pakai macam tu begini. Tak ada. Jangan pakai yang pelik-pelik salah kan. Ni saya pakai baju. Saya pakai baju dalam. Saya pakai topi. Topi tutup mumbun. Dalam rumah tak payah pakai topi. Hang pakai topi buat apa? Saja aku pakai. Saya tunjuk kat hangpa. Yang katakan aku cowboy. Tapi cowboy aku ada ini ilmu tau. Jangan main-main. Bukan saya cabar tidak. Baik. Malikin nas. Yang mempunyai yang menguasai manusia. Allah Ta'ala menguasai manusia. Bila dia menguasai, dia parti kita. Dia tak cakap. Dia cakap Quran dah. Dia parti kita. Tuhan manusia daripada kejahatan was-was, desas-desus, setan yang berulang alik, yang mengusus, yang mensuaskan di dalam dada manusia, daripada jin dan manusia. Daripada jin dan manusia. Hari ni kita nak cari jin dah tak ada dah. Nak cari jin tengok manusia. Manusia di depan kita tadi. Itulah jin. Saya cakap tentang, saya buka ilmu dengan saudara. Jangan marah dengan saudara. Nak tengok jin yang ada di depan kita tadi. Yang berceramuk ni. Itu jin. Jin daripada manusia. Jin cari tak jumpa. Jin dah masuk pada manusia dah. Akulah jin. Aku boleh buat sesuka hati. Itu dah manusia sekarang buat sesuka hati. Walaupun dia semayang tak tinggal. Dia nak pukul, dia pukul. Dia sepak, dia sepak. Dia terjang bini dia, dia terjang. Orang kalau semayang sujud pada Allah, dia tak pernah pukul bini dia. Itu orang yang taat patuh pada perintah Allah. Okey, bini dia buat jahat tu dia pasal. Itu dia dengan Allah. Kita tadi, kita sebagai lelaki, oi kita lelaki, kita dah kosak. Ini apa ni? Bini aku buat panggil ni, aku terjang. Apa tak terjang. Dia masak bagi kita makan. Tolonglah, tolong fikir. Ini saya cakap abang Mukadam ni. Dah temui isteri suami ni. Apa ni? Hang cerita Mukadam lah. Hang cerita pasal isteri apa? Pasal itu segala dosa yang kita buat. Kita sepak, kita tajang, kita tak cakap dengan dia. Tak cakap 3 hari je. Lepas tu kena cakap balik. Jadi kalau seorang isteri pun, tolonglah saya cakap. Tolonglah jangan buat dengan lelaki kita macam itu, macam ni tusuk. Dia kesian kat dia. Dia bercari duit. Dia dapat cukup-cukup makan je. Dah besar amat dah. Nampak macam mana aku dah dapat lelaki macam tu. Kena terima lah. Ini tak boleh, tu tak boleh. Ini kereta tak boleh. Ini apa ni? Zaman dulu tak ada kereta pun, kereta ada kuda lah. Kuda dengan unta lah. Kenderaan-kenderaan yang Allah bagi kepada kita, kuda dan unta, keldai. Tapi kita hari ni tak mau pandang semua dah. Kereta kuda aku ada lagi kat Indonesia, kat India pun. Kita tak pandang lah. Indonesia ada lagi sakit baki lah.
Kita tak ada lah. Dia boleh jalan pekan. Dia berak kencing apa dalam pekan. Kita tak ada lah. Woi, kita moden. Oh, kita macam gitu, macam ni semua. Ini semua tak pakai. Gigi dah semua. Kotor jalan ya. Kita cakap macam tu. Tapi kita tahu tak? Asal-asal kejadian kita. Asal-asal daripada zaman Nabi. Daripada zaman tu Adam. Dengan keldai. Dengan tapak kaki lah berjalan. Berpuluh-puluh kilometer. Sampai bengkak kaki. Nak bawa ini agama. Nak sampaikan kepada kita. Kita buka aja kita. Oh, dulu kita apa tak ada. Depa aman dengan pegangan depa saja. Nabi cakap macam ni, okey depa pegang. Bukan ada tulis apa. Hari ni kita YouTube apa semua ada. Tekan yang keluar lah. Tengok ya. Itu pun kita tak insaf lagi diri kita. Saya tak tahu lah. Kalau saya cakap macam ni, saudara-saudara tak fikir, saya tak tahu nak kata. Baik, kita teruskan lagi. Berselindung aku dengan Tuhan yang Tuhan manusia, yang menguasai manusia, Tuhan manusia daripada kejahatan was-was, was-was. Setan yang berulang-alik. Berulang-alik di mana? Pergi Kulim, pergi Johor Bahru, pergi London. Tak ada. Berulang-alik. Dia ulang-alik ni. Dia dekat sini je. Dia ulang-alik. Kat mata, kat mulut. Ulang-alik. Kat pembahuan kita. Ulang-alik. Dia boleh masuk, dia boleh keluar. Dia ikut darah. Sedut dia masuk. Lepas dia keluar. Kalau dia nak keluar, kalau dia masuk, saya tak mau keluar. Tak ada mengacau kat tubuh badan kita. Setan. Jangan kita cari setan. Mana setan ni? Tak jumpa pun. Tak payah cari. Yang ada depan kita, setan. Nak kenal setan yang ada depan kita tadi. Oh, memang dia pakai serban sak bakui ke? Overall ke? Tu saya hindar. Kita tengok dekat sini betul-betul. Nak tengok setan. Jangan kita cari setan. Tak jumpa. Dia pun gaib. Allah yang kita sembah pun gaib. Hantu pun gaib. Iblis pun gaib. Semua gaib. Kalau Allah Ta'ala buka hijab kita, beribu ni setan ni. Beribu. Allah tak cakap lah. Kata Allah tak buka hijab. Allah nak perhatikan kita. Sejauh mana kita pakai akal kita. Nak mencari Allah. Nak mencari Allah yang kita sembah. Bukan kita satu perkara senang. Yang menguas-waskan di dalam dada manusia. Di dalam dada. Di dalam dada manusia. Ni dada. Ni dada. Ni bukan dada. Nama saja dada. Pada syariatnya nama saja dada. Tapi di mana dada sebenarnya dada? Rahsia. InsyaAllah setelah kita buka. Habis Qul a'udzu apa tadi? Qul a'udzu birabbil nas. Baik, kita balik pada Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan oleh yang Muhammad, berselindung aku dengan Tuhan subuh. Tuhan subuh yang menjadikan subuh tadi. Antara keluar matahari dengan tak keluar matahari. Tuhan yang cipta subuh. Tuhan subuh daripada kejahatan apa yang dicarikan. Daripada kejahatan apa yang dicarikan. Orang nak buat jahat ni dia cari punca. Tak mana boleh masuk dia. Daripada kejahatan. Kalau tak salah begitulah kata saya kan. Saya baca tak apa terang pasal mata dia tak apa fokus. Dia tulis yang kecil-kecil ni tak apa terang sikit lah kan. Jadi kalau tak terang apa tadi, saudara tolong betulkan saudara lah kan. Betul ya, tak salahnya. Tuhan subuh pada kejahatan apa yang dijadikan. Daripada kejahatan malam apabila gelap, dan daripada kejahatan apabila terang. Hembus daripada simpulan-simpulan, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dia pakai tiup. Tu saya banyak kat Ipoh tadi. Pakai nafas saja. Orang tu boleh terposok. Orang tu boleh dia boleh pergi. Pokok pisang dia tersangkut. Dia tak boleh bangkit. Lagi saya tak tepuk belakang dia tak boleh bangkit.
siapa punya ilmu tadi? Itu juga penghabisan saya menuntut ilmu. Ilmu dunia. Saya menuntut di situ penghabisan. Kalau tidak, saya kebal. Saya orang kebal. Saya diuji, kekebalan saya diuji sebelum saya jumpa ini ilmu. Tapi bila saya jumpa ini ilmu, dengan sendirinya saya tak cakap dengan Tuan Guru, tak cakap. Tapi saya bakar. Semua saya bakar. Mulai hari ini aku tak sentuh dia. Setan nak dia. Dia hembus saja. Dia hembus jadi. Dia baca. Dengan berkata doa la ilaha illallah. Kita ingat betul tu. Itu semua tipu saja. Nak bagi kita dengar yang dia tadi menunjukkan tadi baca Quran. Maka dia baca Quran, dia tiup kat orang tu kena. Cuba kita fikir. Adakah ayat Allah Ta'ala tadi boleh tiup kat orang tu, boleh kena, boleh sakit? Setelah saya kaji semua, baru saya menuntut dari ilmu ni. Saya tunduk, saya sujud pada ilmu yang saya habaq saudara-saudara ni. Bukan kita main-main ya. Bukan, saya bersungguh-sungguh punya. Di mana ceruk hantar semua saya terjun. Saya tak boleh apa, membujuk lalu melintang patah, alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke Pangalengan. Ini baru aku sampai ke Pangalengan. Ini ilmu. Adakah saya cakap dengan saudara, saya bersindung dengan ilmu? Saya tak cakap terang-terang, saya baca mukadam lagi. Nak tunjuk kepada saudara yang kata kita baca mukadam macam ni. Kita baca sampai titik, kita berhenti. Baca sampai titik, kita berhenti. Kita berhenti, kita kena fikir. Walaupun 10 hari kita kena fikir, buat tu saja. Demi untuk menunjukkan pada kita jalan yang benar. Tapi saya koboi je. Saya cakap, biasa. Siapa nak percaya cakap saya? Siapa nak percaya cakap saya? Macam gini pun orang mengajar agama. Alamak. Tu satu merah. Tapi saudara tuntun saya punya YouTube, saudara tengok. Satu-satu saya detail. Beri pencerahan pada saudara-saudara yang mana nak ikut jalan saya. Amalan tauhid memperkenalkan segala gerak geri, usul dan periksa. Dia memperkenalkan kepada kita, Nabi perkenal kepada kita. Usul dan periksa. Kita kena usul, kita kena periksa. Setelah kita dah dapat, kita diam. Kita cakap mana? Orang cakap sepatah, tu cakap sepatah. Bukan kita orang gila. Kau tak orang cakap. Nak bercakap. Tapi bercakap yang merapu tadi. Buat apa? Ni. Kalam nak cakap. Maknanya tukang tulis. Sampai bisa pada zat. Maknanya tukang tulis je. Makni apa, makni buat. Makni bercakap. Sampai kuasa sifat habis. Kuasa sifat habis kat situ dia mati. Kita nak mati tadi ke kuasa sifat dah habis. Kita mati. Itu pasal Allah Ta'ala tunggu di ujung nafas besok. Kita tu cakap umur 4-5 tahun kita mati. Tak. Itu bukan kuasa Allah Ta'ala. Jin, iblis, hantu, setan lagi bijak daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bagi kuasa kat dia dah. Dia dah sign kontrak dah. Jangan kita ingat jin, iblis, hantu, setan. Tapi jin, iblis, hantu, setan ini semua Allah Ta'ala buat juga. Wa nafidu haq wa asbatul haq. Yang langkau nafi itu juga hak, yang kau asbat itu juga hak. Tetapi macam mana cara dia tadi? Yang kau nafi itu hak, yang kau asbat itu hak. Macam mana cara dia? Yang kita tolak tadi, lawan tadi. Kita tolak. Lawan sifat tadi kita tolak. Nabi mana ni? Itu pun Allah Ta'ala cerita juga. Kalau saya ceritakan lagi satu bab kitab dia cakap, Allah turun balik Muhammad, Muhammad turun balik Adam, Adam turun balik Iblis. Siapa jadi Iblis? Siapa jadi Iblis? Saya tanya saudara-saudara, ini siapa ada buka ni ilmu? Allah turun balik Muhammad, Muhammad turun balik Adam, Adam turun balik Iblis. Siapa ada buka ni ilmu? Tolong tunjuk dengan saya siapa boleh buka ni ilmu. Saya tak cakap takbur. Saya tak cakap masuk bakung kat sini, tak ada. Saya cakap kat ni, tak masuk bakung kat sini. Itu saya cakap. Ini ilmu kata senang. Senang. So, baik. Kita baca lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu ya Muhammad, berlindung aku dengan Tuhan. Ini dah baca dah. Kita baca bat qul wallahu ahad.
kata wahdaniyah tadi. Qul huwallahu ahad. Itu wahdaniyah punya pegangan. Baik. Katakan olehmu ya Muhammad, ialah Allah yang esa. Katakan oleh Muhammad, macam mana Muhammad nak kata Allah tu esa? Macam ni Allah esa. Tak jadi. Macam mana Muhammad nak cakap? Saudara-saudara fikir. Macam mana Muhammad nak cakap? Kata kalau ya Muhammad. Dia bukan kata pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah wafat 1000 tahun lebih dah. Kata sampai pada kita. Sampai pada kita sekarang duk ada mukaddam depan kita tu. Dia suruh kita kata macam gitu. Macam mana kita nak kata sekarang? Sebab tu kita kena menuntut. Saya tak ada kata cerita ni bawa pergi ke dunia. Tak ada. Semua kat syarat. Kalau saudara nak cabar saya, boleh cabar. Ini cakap macam mana, ini cakap macam mana, ini cakap. Mari kita hujah. Nak menunjukkan dasar ilmu. Dasar kebenaran. Yang saya cakap dengan saudara tadi. Itulah saya cakap. Tolong fikir. Baik. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, Allah itu sah. Muhammad nak kata Allah sah tadi macam mana? Dia kena nuntut dulu. Ini semua. Dia kena menuntut. Memanglah saudara-saudara fikir kena menuntut. Tak apa, saudara pening kepala apa tak apa. Dia mula-mula dia nak masuk yang pening. Sebab kita nak buang yang lama tadi. Kita nak masuk yang baru tadi. Bukan satu perkara senang. Susah. Mungkin saya baca sampai dekat Qulullah ya. InsyaAllah. Lain hari kita sambung lagi. Saya tak mati lagi. InsyaAllah kita sambung lagi. Allah tempat meminta. Allah sama Allah tempat meminta. Minta apa tadi? Minta apa? Minta rezeki panjang. Minta umur panjang. Tak payah. Itu kuasa dia. Dia nak bagi rezeki, tak bagi Tok Sam minta. Itu semua Tok Sam minta lah cakap. Hang minta ambil bubuh mulut tak dapat. Sebab dia kata kun payakun semua jadi dah. Hang buat apa semua jadi. Sebab hang tak buat. Hang buat karipat pun jadi. Hang buat tosir pun jadi. Sempurna tak sempurna jadi tadi kita kena belajar lah. Macam ni buat tosir macam ni. Buat karipat macam ni. Kita kena belajar lah. Takkan serta kata gitu buat karipat semua jadi. Tak. Kita kena belajar pula. Belajar buat karipat pula. Berapa ilmu nak masuk dalam kepala kita. Allah Samad. Lam yalid walam yulad. Dan tidak dia diperanakkan. Dan tidak dia diperanakkan. Allah budak ni aku sepak itu mah. Aku dah cakap lah jangan buat. Hang buat juga, hang buat apa? Tak dengar aku cakap. Allah aku sepak. Jangan diperanakkan. Jangan dianakkan dia. Kalau Allah dia. Ni kita menamakan pada si anak kita. Ini yang kita dosa yang Allah cakap yang tak dapat diampun. Dosa yang menyengutui dia. Yang kita buat hari-hari tadi kita tak perasan. Ni saya buka sampai bab Qulullah ni. Dan tidak beranak. Dan tidak dia ada diperanakkan. Dan tidak baginya serupa seorang pun. Bagi Allah Ta'ala tadi. Bagi dia tadi. Tak boleh kita rupa sesuatu rupa. Tak boleh kita warnakan satu warna. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah tadi. Nak belajar sampai pengetahuan dia dekat situ tadi. Nak buka mukaddam 10 juz ni. Nak mencerita saudara-saudara. Bab Allah saja. Dia cerita bab Allah, tak cerita bab lain. Saya baca sambil Qulullah wa. Untuk saudara-saudara. Fikir, saya cakap fikir. Tak mau belajar tak apa, tapi fikir. Fikir saudara dapat juga. Tu saya cakap. Saya merayu saudara ni, tolong fikir. Buat kerja fikir tang ni. Kerja tang ni kita fikir. Ini 10 juz ni tadi, dia cerita bab Tuhan dia. Bab Tuhan yang bernama Allah. Yang kita nak cari, yang kita buka papaitai istana, itikaf semua. Nak mencari Allah ni. Katakan oleh ya Muhammad. Kata ayat hadis apa tadi? Sucikan nama Tuhan kamu.
yang menjadikan kamu. Macam mana kita nak cuci nama Tuhan kita? Cuci dengan sabun beris ke? Tak boleh. Tulis. Rendam kat dalam besen, cuci. Tak boleh. Sucikan nama Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Yang menjadikan kita tadi. Kita ni mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kita. Itulah diri kita. Terus sampai cari diri tempat lain. Diri tengok kat sini ya. 7 lubang tadi. Itu diri kita. Mana saya cakap tadi? Apa yang dengar? Apa yang kita dengar? Kita kena tolak. Yang tak baik, yang tak memberi manfaat pada kita kena tolak pendengaran kita. Pandangan kita sama. Apa yang kita pandang yang tak elok, kita kena tolak. Apa percakapan kita? Percakapan yang tak elok, yang tak bagus, yang tak berguna punya, kita kena tolak. Apa pembaharuan kita? Pembaharuan yang kotor-kotor. Tu kata lain. Kalau nak ceritakan, kita naik motor. Satu perempuan dia potong kita. Dia nak kerja ni pagi-pagi, dia spray wangi semua ni. Kita kena kunci nafas. Jangan beri masuk bau-bauan dia tadi yang wangi yang pakai tadi. Itu semua setan. Bauan yang dia pakai tadi itu semua setan. Kita kena kunci. Kita kena elak udara tadi. Sampai baru kita nafas. Kita nafas balik, ambil nafas sikit. Sampai macam gitu. Nak jaga ni sifat bukan kata senang, susah. Tapi saya macam gitu juga. Saya keluar kedai kopi, saya minum, saya sembang pun saya balik. Tapi tak keluar beragama, saya tak keluar. Saya tak keluar. Mati saya tak keluar beragama ke kedai kopi. Tak apa, itu kita cerita lain kali ya. Jadi apa tadi? Kita baca bagi habis. Dah habis lah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak diperanakkan. Anak tadi macam gitu lah ni. Kita cakap ke anak kita tadi. Allah, budak ni aku cakap tak dengar. Dia dah main juga kat situ tu. Haram jadah tu. Kita dah maki Allah Ta'ala. Kalau anak nama Jalil, kita cakap nama Jalil. Memang kat situ dah nama Jalil. Kenapa kita cakap Allah? Itu pasal dia cakap pantang larang ni cukup banyak. Tapi saudara-saudara ikutlah saya, bukan cakap bohong. Memang cukup banyak lah. Tapi kita diam. Kita jangan cakap. Orang nak cakap tu dia pun pasal lah. Dia pun pada tuk guru mereka juga. Tuk guru mereka mengajar ilmu juga. Kita yang ini kita kena ikut. Kita kena ikut pemerintah dia. Tuan manusia, kejahatan was-was. Ni aku bilang. Dan tidak baginya serupa seorang pun. Baik, saya cakap bab titik tadi saya cakap kan. Kita belajar tadi, bukan kata kita baca saja. Tiap-tiap titik ada makna dah. Titik ba di bawah kan, titik ya di bawah kan, titik ca di bawah kan, titik sa di bawah. Semua ada makna dia. Katakanlah ni macam dan tidak dia peranakkan dan tidak baginya. Tidak ada baginya titik, berhenti. Cara kita baca mukadam. Walaupun dia tak ada titik situ, kita bubuh titik kat situ. Satu titik itu adalah satu noktah yang memberi satu ilmu kepada kita yang cukup padatnya. Dan tidak ada baginya. Nya tadi. Nya 3 titik kat atas. Ada makna dia. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ada makna dia. Baris atas, baris bawah, baris depan. Ada makna dia. Tidak, Allah Ta'ala tak buat baris. Tidak. Sebab itu saya cakap bahasa Melayu adalah bahasa dunia. Bahasa yang nombor 2 daripada bahasa Quran. Saya cakap terang-terang. Bahasa Melayu. Itu saya cari bahasa Arab, bahasa putih. Semua tu saya pakai. Bahasa Melayu. Dia semua cukup, semua lengkap. Saya cakap tentang bahasa nombor 2 daripada bahasa Quran nombor 1, bahasa Melayu nombor 2. Saya cerita dengan saudara-saudara terang. Sebab tu orang cakap bahasa Melayu ni adalah satu bahasa yang cukup bagus. Cukup bagus, dia tak cukup lagi.
Dia memang mutlak bahasa Melayu. Tidak ada lagi dia bahasa dalam dunia ni. Bahasa Melayu. Mempertahankan hak Melayu. Mempertahankan bangsa Melayu. Bahasa Melayu bahasa yang paling tinggi sekali daripada bahasa Quran. Bahasa Quran nombor 1, bahasa Melayu nombor 2. Ingatlah saudara-saudara. Kalau kita pergi baca kitab kita tak boleh dapat ilmu macam ini. Tak boleh dapat. Urdu ke, Hindu ke, Cina ke. Ca di bawah. Ca di bawah 3 titik. Huruf ca memang saudara-saudara tak pernah dengar. Ca di bawah 3 titik. Nya di atas 3 titik. Ya di bawah 2 titik. Ta di atas 2 titik. Ba di bawah 1 titik. Semua ada makna dia. Makna petunjuk pada Allah tadi. Tiap-tiap 1 titik dia ada makna dia. Bukan kata kita baca je. Macam dia katakan tadi. Saya baca sikit lah. Mengenai huruf. Di sini ya. Rugi atau binasa kedua tangan Abu Lahab. Dan rugilah ia. Binasa. Tidak mengkaya dia akan dia. Hartanya. Dan apa-apa yang telah diusahakannya. Nya juga. Nya titik di atas tadi. Nya tu juga. Hartanya. Nya titik 3 di atas. Berhenti kat situ. Buat noktah. Saudara-saudara, saya beri huraian sedikit. Saya tak beri huraian penuh ni. Huraian sedikit ya. Supaya saudara-saudara faham. Kita nak baca mukadam, kita kena baca pelan-pelan. Kita kena ulang balik pelan-pelan. Kita bubuh titik tadi. Kita bubuh tadi lah. Ni apa lah. Rugi atau binasa kedua tangan Abu Lahab. Dan rugilah binasalah tidak mengkaya akan dia. Hartanya titik. Dan apa-apa yang telah diusahakannya. 3 titik. Dia ada 3 nya itu. Titik 3 nya tadi ada makna pada kita. Nak menyatakan wujud Allah. 3 titik. 1 titik. 2 titik. 3 titik. 3 titik balik pada sini juga. 1 titik mulut. 1 titik telinga. 1 titik mata. 3 titik. Belum sampai pada Allah lagi. Tu pasal dia cerita belum sampai lagi ni. Dia cerita baru. Tetapi tiap titik, tiap baris tadi. Baris atas apa makna? Baris bawah apa makna? Baris 2 di depan apa makna? Baris 2 di atas apa makna? Semua ada makna. Kita baca Quran, kita kena faham kias. Misal itu ini pun Tok Guru tunjuk dengan saya. Kalau Tok Guru tak tunjuk dengan saya pun terlangkum juga. Ibarat begitulah. Saya cakap saudara-saudara. Ini hari kita baca sampai tang Qul huwallahu ahad. InsyaAllah satu hari nanti kita sambung balik. Jadi akhir kata dengan ucapan saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.